Sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dibayar sebelum Aidiladha. Segerakan pelaksanaan projek-projek kecil. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah edisi Selasa 13 Jun 2023. Saya Nurul Hidayah Nawai. Lintas langsung petang ini kita bersama Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan. Baik saudara, sumbangan tunai rahmah STR fasa ketiga bakal dibayar kepada penerima golongan B40 sebelum Hari Raya Haji. Perdana Menteri memaklumkan ke pengetahuan sidang Dewan Rakyat, pembayaran melibatkan peruntukan melebihi RM2 bilion. 8 juta penerima di seluruh negara menerima manfaat berkenaan. Yang penting ini ialah tentang sumbangan tunai rahmah fasa 3 yang melebihi RM2 bilion. Bilangan penerima 8 juta itu akan disalurkan sebelum Hari Haji insya-Allah, dan juga belia RM200, belia 18 hingga 21 tahun akan disalurkan sebelum minggu ketiga. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sejumlah RM158 bilion atau 41% daripada keseluruhan belanjawan 2023 telah dibelanjakan sehingga Mei lepas dan menyifatkannya sebagai kapasiti terbaik suku tahun pertama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perdana Menteri menyuarakan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan projek-projek kecil yang lambat dan mahu proses itu disegerakan. Beliau yang juga Menteri Kewangan menegaskan kerajaan pada November tahun lepas telah mengumumkan semua sekolah serta klinik daif harus diperbaiki dan diselesaikan tahun ini. Namun pelaksanaan itu tidak memuaskan, terutama di peringkat bawah melibatkan pejabat daerah. Keduanya ada kekangan kerana katanya JKR turut memasakkan itu dengan spontan dibebankan dengan ribuan projek tambahan. Jadi saya dah bincang dengan Menteri Kerja Raya untuk kecualikan ini dari tugas JKR, serah kepada jabatan atau kementerian yang berkaitan, dan terutamanya di peringkat pegawai daerah. Betul kita ada beberapa peraturan kaedah kewangan dan yang mesti dipatuhi. Benar. Tetapi kalau kita percepatkan, asalkan jangan tipu, jangan curi wang, jangan ambil komisen, saya tidak ada masalah. Semalam beliau mengarahkan projek infrastruktur kecil seperti baik polis sekolah dan klinik daif di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya JKR dipindahkan kepada jabatan lain atau pejabat daerah. Sehubungan itu, beliau akan mengadakan pertemuan dengan semua pegawai daerah pada minggu depan supaya mereka dapat menjalankan tugas pelaksanaan terbabit. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntukkan keseluruhan RM31.04 juta bagi pembinaan projek perumahan dan membaik pulih serta menyelenggara fasiliti awam seperti sekitar Bahau, Negeri Sembilan menerusi program sentuhan kasih KPKT. Menteri Nga Koming menyebut peruntukan berkenaan meliputi 19 projek. Kita telah pun akan membawa peruntukan RM1.2 juta untuk disalurkan kepada Majlis Perbandaran Jempur. Yang pertama, RM500,000 untuk naik taraf pasar awam Bahau, RM500,000 untuk bina dataran Meranti, RM200,000 untuk membaik pulih Medan Niaga Bahau. Ini 3 projek di bawah Majlis Perbandaran. Daripada jumlah itu, RM24 juta diperuntukkan untuk pembinaan projek perumahan, program perumahan rakyat PPR di Kampung Datuk Johan melibatkan 100 unit rumah teras satu tingkat. Rumah berkenaan dibina atas tanah berkeluasan 3.5 hektar dengan kerja pembinaan dijangka bermula awal tahun depan yang pastinya memenuhi keperluan penduduk memiliki rumah mampu milik.
Baki peruntukan terbabit pula bagi menyelenggara infrastruktur awam di daerah itu, termasuk menaik taraf Pasar Awam Bahau, pembinaan dataran berbumbung di Taman Meranti dan pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat Palung 6. Penyaluran peruntukan itu merupakan sentuhan kasih sayang KPKT dalam meningkatkan kualiti fasiliti awam dan perumahan khususnya sekitar Bahau sebagai antara usaha mempergiat dan merancakkan ekonomi demi manfaat penduduk setempat. KPKT sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan di seluruh negara bagi merealisasikan perancangan pembangunan demi meningkatkan mutu perkhidmatan dan kesejahteraan rakyat. Lebih 7,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kedah bakal menerima manfaat pembinaan rumah pam baharu yang bernilai RM27 juta. Kemudahan itu juga dijangka selesaikan masalah pengairan sawah padi di Kelantan dalam tempoh 30 hingga 50 tahun akan datang. Pembinaan rumah pam Kemubu 3 itu, kata Pengerusi Kedah, Muhammad Husin, merupakan satu inisiatif jangka panjang yang dapat mengairi keseluruhan lebih 26,000 hektar kawasan. Sejak awal bulan ini, kerja-kerja pembinaan telah bermula dan projek dijangka siap sepenuhnya Jun 2025. Itu masalah kita di Kemubu tu, masalah tak ada air. Kena libatkan semua kerajaan negeri dan sebagainya. Nah, sebab masalah sungai, masalahnya saya akan bersedialah untuk bertemu dengan semua pihak dan untuk menyelesaikan, termasuk kerajaan negeri. Nah, nak beri satu komitmen supaya sama-sama kita bekerja untuk menyelesaikan masalah semua. Kedah juga komited menyegerakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan pendapatan petani dengan tidak bergantung kepada hasil padi semata-mata. Pihaknya juga bersyadang untuk membina rumah pam khas untuk mengairi kawasan Pasir Putih dan Bacok yang kini bergantung sepenuhnya kepada bekalan air di rumah pam Kemubu 1 dan 2. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mengenal pasti lokasi sesuai untuk pembinaan pam yang dianggar menelan kos antara 15 hingga 20 juta ringgit di kawasan seluas 6 hektar yang dijangka memberi manfaat kepada lebih 3,000 petani di kawasan berkenaan. Penerbitan statistik gaji akan mula dilaksana secara setiap suku sebagai langkah menutup yuran gaji yang rendah buat masa ini. Kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, langkah itu bakal membantu masyarakat serta ekonomi secara keseluruhannya dengan memberi tumpuan kepada soal gaji dan menjadi penanda aras yang baik kerana pasaran kerja adalah terbuka. Keseluruhan negara termasuk majikan perlu membuat keputusan bersama agar masyarakat dapat melihat serta menilai fokus kerajaan dalam menyediakan infrastruktur data yang komprehensif. Sebelum kerajaan mengumumkan apa-apa statistik ataupun data yang belum pernah dibuat, perlu dimaklumkan kepada kabinet dan insya-Allah it will be announced lepas raya haji. Selain itu, data seperti itu akan mewujudkan pasaran kerja yang lebih dinamik terutamanya kepada soal gaji di Malaysia. Bagi dasar gaji progresif, kerajaan masih berbincang di peringkat kementerian iaitu antara Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Sumber Manusia untuk melihat hala tuju polisi. Tahap kesediaan kemah di Arafah dan Mina bagi operasi masyair untuk jemaah haji Malaysia kini mencapai 60% menjelang hari wukuf pada 9 Zulhijjah atau 27 Jun ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman memberitahu pihaknya yakin segala persiapan meliputi kemah, bekalan elektrik, bekalan dan bilik air akan siap 100% sebelum jemaah haji masuk ke Arafah pada 8 Zulhijjah. Operasi Masyair merupakan kemuncak keseluruhan operasi haji yang melibatkan pergerakan jemaah haji Malaysia ke Arafah, Muzdalifah dan Mina bagi tempoh 5 hari bermula 8 hingga 13 Zulhijjah bagi menyempurnakan ibadah rukun dan wajib haji. 31,600 jemaah haji Malaysia turut diingatkan bersedia dengan cuaca panas dan ruang kemah yang terhad. Bagaimanapun, tabung haji menyediakan kemudahan seperti penyaman udara dan klinik untuk keselesaan para jemaah melaksanakan rukun Islam kelima itu. Baik saudara, seperti biasa untuk ramalan cuaca seluruh negara, terus saja bersama Pegawai Met Malaysia, Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Silakan Rashdam.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari barat daya menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan perkapalan Phuket ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama melibatkan kawasan yang berwarna kuning berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 18 Jun nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, bagi keadaan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat lebih tertumpu di bahagian pedalaman Semenanjung, termasuklah di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah kecuali di Tawau, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saudara, jenayah cyber tidak seharusnya dipandang remeh. Itu antara fokus negeri di bawah bayu. Laporan penuh langsung ke Kuartal Kinabalu bersama Radwin Robin. Silakan Radwin. Baik dia, jenayah siber tidak seharusnya dipandang remeh kerana boleh mengakibatkan kerugian wang tunai, harta benda dan mengancam nyawa. Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik berkata ini terbukti apabila ramai dalam kalangan masyarakat pelbagai peringkat umur dan latar belakang terpedaya dengan penipuan jenayah siber. Ada mendapat makluman banyak kerugian yang dialami oleh individu-individu yang terpedaya dengan jenayah siber ini, seperti menerusi pembayaran income tax dan juga bil-bil telefon, insurans dan juga pembelian barang-barang yang sepertinya tidak ada tapi diada-adakan. Inilah masalah yang individu-individu tersebut bila tidak ada ilmu cepat terpedaya dengan jenayah siber ini. Beliau yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Smart Village Bengkel Keselamatan Cyber bagi kawasan Dun Bingkor Anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM di SK Bingkor Keningau. Program bertujuan memberi pendedahan dan kesedaran mengenai jenayah cyber ini disambut baik komuniti setempat. Program seumpama ini memang perlu kita adakan di luar bandar lah, terutama yang
di tempat seperti inilah, karena saya percaya ramai di kalangan orang-orang di sekitar ni yang tidak kurang faham tentang masalah-masalah yang tersebar di cyber lah. Macam kami yang belia pun boleh tahu ancaman cyber ini, dan dia pun bantu warga yang sudah tua lah untuk lebih berwaspada. Jadi saya punya nasihat, kita hati-hati dan kita mesti lebih peka. Mungkin kalau ada program seperti ini di tempat lain, semoga banyak orang boleh menyertai ini program. Bagi saya sangat-sangat penting, oleh sebab sekarang maklumlah masalah sekarang kan tentang penipuan cyber. Kebanyakan sudah pernah terjadi yang penipuan tentang keuangan begitu, dan termasuk nyawa lah. Program Julung Kali diadakan di daerah Keningau ini dihadiri lebih 200 orang, terdiri pemimpin masyarakat dan penduduk setempat. 4 individu termasuk seorang bergelar datuk ditahan polis selepas disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan berkaitan sebuah projek minyak dan gas yang dinamakan Kudat Oil and Gas Industrial KOGIP. Kesemua suspek berusia lingkungan 40 hingga 61 tahun ini ditahan di sebuah hotel di Kota Kinabalu kira-kira 4 petang 5 Jun lalu. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun, siasatan lanjut mendapati semua suspek tidak mempunyai kuasa dan akses terhadap projek berkenaan. Cara dia adalah dia menawarkan projek, lepas tu dia minta deposit. Tempat-tempat ini dipercayai bukan rakyat Sabah. Untuk kes-kes seumpama ini, kita nasihatkan semua para peniaga, khususnya para kontraktor, jangan memberi duit dulu. Ini banyak yang kita terima aduan, mereka memberikan uang pendahuluan sebagai bentuk pengurusan. Sedangkan projek itu belum terbukti ada atau tidak. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan 2023 di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah Kota Kinabalu. Kesemua suspek yang berasal dari luar Sabah dan pernah melakukan penipuan di beberapa buah negeri lain kini disiasat mengikut Seksyen 420-511 Kanun Keseksaan kerana cubaan menipu. Ekspedisi Rentas Borneo 2023 melibatkan 100 peserta terdiri pelajar dan kekitangan Universiti Malaysia Sabah UMS memulakan perjalanan ke Long Pasir Sipitang hari ini. Ekspedisi selama 5 hari bertemakan To Long Pasir ini melibatkan 30 kenderaan pacuan 4 roda. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, program ini bertujuan mewujudkan jaringan kukuh antara universiti awam dan komuniti setempat demi memastikan arus pendidikan dapat dimanfaat lebih meluas. Menerusi program ini juga turut dilaksana perkhidmatan kesihatan, bengkel dan ceramah berkaitan tenaga solar, teknologi maklumat dan komunikasi ICT, teknologi air bersih serta teknologi pertanian. Kita juga membawa beberapa para pensyarah yang akan membuat kajian tentang sejarah, tentang budaya, tentang kepelbagaian suku kaum. Hasil daripada ekspedisi Rentas Borneo ini akan banyak penulisan-penulisan yang akan kita terbitkan sesuai dengan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelepasan dan pelancaran ekspedisi Rentas Borneo 2023 di Dataran Dewan Chancellor UMS Kota Kinabalu. Sebelum ini, program sama diadakan di Pagalungan Pensiangan, Kampung Pun Batu Suk, Kampung Manggandai Kota Marudu dan Kampung Gusi Ranau bermula 2015 hingga 2019 sebelum dihentikan akibat pandemik COVID-19. Terdahulu, Profesor Datuk Dr. Kasim menerima mock cek bernilai RM10,000 bagi menjayakan ekspedisi berkenaan. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar diminta menganjurkan lebih banyak program kebudayaan dengan menyasarkan penglibatan golongan muda. Ini bagi menggalakkan penglibatan golongan tersebut dalam aktiviti kebudayaan dan tradisi suku kaum masing-masing. Pengurus Dewan Pelamin Samah Kota Belud, Bainati Datu Jukuh berkata langkah ini juga penting sebagai usaha memelihara kebudayaan dan tradisi yang diwarisi daripada pupus di telan zaman. Saya harap generasi muda ini harus diberi juga pengetahuan. Saya berharap mana-mana yang macam persatuan ataupun kementerian-kementerian yang berfokus kepada kebudayaan, apa saja jenis etnik
terutama etnik baju sama, boleh generasi muda ini harus dilibatkan. Bainati menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bahini di Kota Kinabalu. Terdahulu, beliau memaklumkan Dewan Pelamin Sama di Kampung Jawi-Jawi Kota Belud telah dilancarkan dan berperanan sebagai pusat kebudayaan dan tarikan pelancongan baharu dengan mempamerkan lebih 100 pakaian tradisional etnik Bajau Sama. Baik, sekian program berita dari Sabah untuk petang ini, dan untuk berita selanjutnya dalam Berita Wilayah kembali bersama dengan Dia di Angkasa Putih. Dia. Baik, terima kasih Redwin Robin langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Bumi Kenyalang komited untuk terus bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa ke arah masa depan, lebih mesra alam dan juga peranan wanita sebagai ejen perubahan terus diperkasa. Rakan penyampai Buma Win di Kuching mempunyai perinciannya. Silakan Buma. Ya dia, terima kasih. 2 loji hidrogen mega di Bintulu, Hornbill Trend dan Hibiscus Trend dijangka beroperasi pada 2027. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, kedua-dua projek yang kini sudah selesai pada peringkat kajian kebolehsanaan bakal ke peringkat komprehensif seterusnya tidak lama lagi. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu keputusan pelaburan terakhir bagi Hibiscus Train akan dimuktamadkan pada suku pertama tahun depan, manakala Hornbill pula pada suku kedua 2025. Beliau memberitahu projek penanda arah skala dunia tersebut merupakan kerjasama antara anak syarikat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, SEDC Energy Sendirian Berhad dengan beberapa konsortium multinasional global termasuk Sumitomo Corporation dan Petronas. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada perasmian sidang kemuncak dan Expo Minggu Tenaga Antarabangsa ke-5 2023 di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut berkata Sarawak akan terus membangunkan infrastruktur tenaga serta meningkatkan daya tahan sistem selain memastikan bekalan tenaga yang mampan untuk pasaran domestik dan antarabangsa. Datuk Patinggi Abang Johari turut menyuarakan komitmen untuk terus bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa serta berkongsi pengalaman ke arah masa depan yang lebih mesra alam untuk manfaat semua pihak. Sarawak mempunyai 62% kawasan daratan yang diliputi hutan dan ini merupakan kawasan yang terbesar di Malaysia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, 62% atau 7.62 juta hektar ini adalah daripada 12.4 juta hektar daratan yang dimiliki Sarawak. Datuk Patinggi Abang Johari berkata daripada jumlah tersebut, 3.95 juta hektar telah diwartakan sebagai estet kekal hutan dan lebih 872,000 hektar tanah telah diwartakan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya. Jelasnya, ini dapat dicapai kerana kerajaan negeri memberi penekanan terhadap pemeliharaan dan pelindungan hutan yang selari dengan matlamat mampan perhutanan Sarawak. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu kerajaan negeri memberi tumpuan kepada mengimbangi pembangunan hutan, meningkatkan perkhidmatan yang diperolehi daripada hutan dan keperluan untuk pemeliharaan biodiversiti. Tambahnya, inisiatif ini termasuk memulihkan 200,000 hektar kawasan hutan degradasi, pensijilan 3 juta hektar kawasan hutan semula jadi serta penanaman hutan sebanyak 230,000 hektar menjelang 2025 di bawah skim pensijilan kayu Malaysia atau pensijilan global yang diiktiraf seperti Forest Stewardship Council. Premier menyatakan demikian pada persidangan pemeliharaan hutan di Kuching. Menyentuh mengenai kempen penanaman 100 juta pokok kebangsaan, beliau menjelaskan Sarawak setakat ini telah menanam hampir 23 juta pokok dan menyumbang 42% kawasan diliputi hutan bagi kempen tersebut. Baik, Kerajaan Sarawak akan terus memperkasakan peranan wanita sebagai ejen perubahan dalam lanskap pembangunan ekonomi di negeri ini selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, 49% daripada 2.47 juta populasi rakyat di negeri ini terdiri daripada wanita.
Dato' Amar Awang Tengah memaklumkan hanya 51.2% menyumbang kepada penyertaan tenaga buruh wanita berbanding dengan penyertaan lelaki yang mencatat 81.4%. Jelasnya, antara faktor peratusan rendah itu ialah tumpuan golongan wanita dalam pembangunan keluarga di rumah. Namun, trend tersebut kian berubah dan Sarawak kini menyaksikan lebih ramai wanita mengorak langkah sebagai pemimpin dalam pelbagai sektor sekaligus menyumbang kepada pembangunan negeri ini. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yakin wanita di Sarawak akan menjadi antara penyumbang utama kepada perubahan sosioekonomi di Sarawak, khususnya menerusi penggunaan teknologi digital. Beliau berkata demikian semasa mewakili Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng pada Malam Sarawak Women of Tomorrow 2023 anjuran Yayasan Kepimpinan Wanita di Kuching. Seramai 52 orang peserta wanita daripada pelbagai agensi kerajaan dan korporat di seluruh negeri telah menyertai program latihan kepimpinan wanita sejak 10 Jun lepas. Penggiat industri seni di Sarawak disarah menubuhkan satu badan bagi menjaga kebajikan mereka, khususnya di kalangan penggiat seni yang tidak lagi aktif dalam bidang berkenaan. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, formula pelaksanaan badan berkenaan boleh dibincangkan semasa Dialog Seni Majlis Seni Sarawak 2023. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu menerusi penubuhan badan kebajikan tersebut, Kerajaan Sarawak boleh menyalurkan geran tahunan bagi menjaga kebajikan penggiat seni negeri ini. Beliau berkata badan kebajikan tersebut juga untuk menghargai jasa penggiat seni negeri ini. Jadi yang dapat saya lihat kebajikan mereka ini kadang-kadang tidak begitu terjaga. Apabila kita mendengar mereka yang sudah veteran melantar di hospital, melantar di rumah, kadang-kadang tinggal dalam rumah kos rendah. Sometimes my question is what happened to them? What happened to the royalties? What happened to the body that is supposed to be looking after this artist? Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Dialog Seni Majlis Seni Sarawak 2023 di Kuching. Beliau menambah badan tersebut perlu dianggotai individu bertanggungjawab serta menepati tujuan penubuhannya. Baik, Sukan Malaysia Sukma ke-21 yang akan diadakan di Sarawak tahun depan bakal melakar sejarah tersendiri walaupun belum berlangsung dengan mempertandingkan acara sukan terbanyak dalam sejarah penganjurannya. Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Sukma yang dipengerusikan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh secara rasmi bersetuju mempertandingkan 37 jenis sukan pada Sukma 2024 dari 17 hingga 24 Ogos 2024. Menurut kenyataan media dari Unit Komunikasi Korporat Kementerian Belia dan Sukan yang dipetik dari laman Facebook Hannah Yeoh, mesyuarat berkenaan membincangkan rayuan daripada 7 sukan untuk dimasukkan di dalam Sukma 2024. Jawatankuasa Tertinggi Sukma bersetuju untuk memasukkan 5 sukan yang mempunyai kejohanan remaja kebangsaan iaitu softball, kriket, catur, kabadi dan silambam. Sebelum ini, sebanyak 32 acara sukan telah ditetapkan untuk dipertandingkan pada Sukma 2024 dengan 28 acara wajib. Kenyataan media tersebut turut memaklumkan Tamasya Sukma pada tahun depan akan dilangsungkan di 8 bahagian di Sarawak bagi memastikan kemeriahan dapat dirasai rakyat di seluruh negeri ini. Masyarakat setempat diminta berhubung dengan polis secepat mungkin sekiranya menjumpai atau ternampak individu yang mencurigakan bagi membantu mengesan 2 tahanan warga Indonesia yang melarikan diri dari lokap Balai Polis Tapah semalam. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapi memberitahu hari kedua operasi tutup bagi mengesan kedua-dua tahanan diteruskan di kawasan berdekatan dengan penglibatan 110 anggota polis termasuk pasukan gerakan PGA Brigade Sarawak dan unit drone dari pasukan gerakan udara Sarawak. Beliau mendedahkan demikian kepada pemberita RTM tengah hari tadi dalam sidang media operasi tersebut di Balai Polis Tapah Siburan. Selain itu, Datuk Muhammad Azman berkata sebanyak 5 sekatan jalan raya dilaksanakan di kawasan Padawan iaitu di kawasan Beratong, Tapah, Batu Kawah, Batu Sepuluh dan Siburan. Dan kita juga menjalankan sekatan jalan raya di daerah-daerah bersempadan dengan Padawan itu di Kuching, Kota Semerahan, Bau, Lundu, Lubuk Antu dan Seri Aman.
Datuk Muhammad Azman memaklumkan turut membantu dalam operasi tersebut ialah 2 anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak serta 1 unit anjing pengesan K9. Polis telah menahan 2 seorang suspek yang disyaki terlibat dalam kejadian pecah rumah di kawasan perumahan Jalan Setampin Tengah, Kuching pada Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmond Bajah memaklumkan suspek yang merupakan warga tempatan ditahan oleh pasukan Task Force Counter Aggressive Team Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching awal pagi Ahad. SCP Asmon memberitahu suspek mempunyai 4 rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah, manakala saringan urin juga mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Semasa tangkapan itu, polis turut merampas 9 jenis barang yang digunakan sebagai alat untuk pecah rumah. Dalam kenyataan medianya, SCP Asmon berkata, suspek kedua pula ditangkap tengah malam Isnin lepas di kawasan Kota Sentosa. Beliau mendedahkan suspek kedua mempunyai 23 kes lampau selain saringan urin positif dadah. SCP Asmon berkata polis masih berusaha untuk mengesan seorang lagi suspek yang masih bebas. 1 kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup, 3 lelaki yang menggunakan topeng muka telah memecah masuk ke sebuah rumah dan mencuri pelbagai barang makanan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Bu Mawi langsung dari Sarawak. Kembali dalam berita wilayah, Kementerian Kesihatan bakal menjalankan kajian baharu tahun ini untuk menyimak semula keperluan sebenar negara bagi pelbagai kategori sumber manusia untuk kesihatan. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa menerusi kenyataan menyatakan kajian mengambil kira impak polisi baharu yang diperkenalkan selepas 2016 dan juga keperluan kesihatan rakyat. Melaluinya, taburan serta keperluan anggota kesihatan untuk seluruh negara dapat dipetakan dan diunjur dengan jelas. Kementerian juga katanya akan terus berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi memastikan dasar serta perancangan kesihatan yang dirangka bertepatan dengan keperluan rakyat. Kajian itu bakal menjadi bukti ke arah penyediaan pelan implementasi bagi strategi dalam Kertas Putih Kesihatan. Masjid perlu diaktifkan semaksima sebagai pusat sehenti pengkalan ibadah dan pusat ilmu. Justru, pengerusi juga kaki tangan masjid berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat seiring inisiatif Malaysia Madani. Kita harapkan supaya di situ ada kepelbagaian aktiviti dan program. Sebab asasnya lah kita nak pastikan supaya masjid-masjid ni di wilayah-wilayah persekutuan ni diimarahkan. Bukan saja sebagai tempat ibadah, solat, tetapi yang paling pentinglah bagaimana masjid ni benar-benar dapat dikembalikan dia punya falsafah dia zaman Nabi SAW tu sebagai pusat pentadbiran, pusat kebajikan, pusat ilmu dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian watikah pelantikan jawatan kuasa Karyah Masjid dan Surau Jumaat Wilayah Persekutuan bagi sesi 2023 sehingga 2026 di Ibu Negara. Program bertujuan memberi pendedahan kepada anggota jawatan kuasa Karyah mengenai kaedah-kaedah pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019.
Jabatan Kastam menyediakan imbuhan kepada orang awam yang menyalurkan maklumat mengenai kegiatan jenayah termasuk sindiket pengedaran dadah yang menjadikan Malaysia lokasi transit bahan terlarang itu. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan menjelaskan imbuhan atau hadiah tertentu diberi sekiranya maklumat itu berjaya membawa kepada kejayaan penangkapan sindiket atau individu tertentu. Semalam Jabatan Kastam merampas 454 kilogram dadah bernilai hampir 70 juta ringgit dalam 3 serbuan di Pelabuhan Klang dan Kompleks Kargo Udara Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang awal bulan ini hasil maklumat Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Jabatan Kastam juga akuinya perlu meningkatkan aktiviti pemantauan, pengintipan serta perkongsian maklumat bagi membanteras kegiatan sindiket pengedaran dadah melalui negara ini. Jabatan Peguam Negara masih meneliti representasi ketiga pemilik kelab komedi Crack House, Muhammad Rizal Van Gizel, supaya 3 pertuduhan yang dihadapinya berhubung video yang menyentuh sensitiviti kaum di Instagram, Twitter dan TikTok miliknya dikaji semula. Timbalan Pendakwa Raya Nora Haslinda Cik Semai memberitahu Hakim Mahkamah Session Priscilla Hema Malini Nadarajan bahawa pihaknya telah menerima representasi yang difailkan Muhammad Rizal pada 7 Jun lepas. Peguam M. Pravin yang mewakili Muhammad Rizal mengesahkan perkara itu. Mahkamah menetapkan 26 Jun ini untuk sebutan bagi keputusan representasi. Jabatan Peguam Negara pada 20 Januari dan 31 Mei lepas telah menolak representasi pertama dan kedua yang dikemukakan Muhammad Rizal bagi menggugurkan 3 pertuduhan tersebut. Muhammad Rizal 40 tahun didakwa membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain melalui aplikasi Facebook menggunakan nama profil Rizal Van Gizel, Instagram Rizal Vinge Gizel dan TikTok Rizal Vinge Gizel antara 4 hingga 6 Julai 2022. Walaupun tidak mempunyai kuasa penguatkuasaan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sedia membantu menangani isu pencerobohan nelayan asing. Komitmen itu termasuk membantu masalah yang kini dihadapi golongan nelayan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Rakan penyampai Azlina Kamarudin teruskan dengan perinciannya. Ya dia, komitmen LKIM itu disuarakan pengerusi Muhammad Faiz Fazil memandangkan isu berkenaan semakin berleluasa di perairan Port Dickson. Dimaklumkan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan kementerian. Justru bagi membantu nelayan tempatan, perbincangan bersama semua persatuan nelayan negeri akan diadakan. Kita bangkitkan dalam sesi di peringkat kementerian ataupun pertemuan kita dengan peringkat penguasa kerana kita memerlukan penguasaan yang lebih kerap dan lebih tegas oleh pihak berkuasa kerana ia bukan dalam bidang kuasa LKIM untuk memastikan sepadan itu tidak diceroboh, tapi perkara ini saya kira berlaku di seluruh negara kerana setiap nelayan yang mendaftar ke sebuah negeri itu mereka tidak boleh menangkap ikan luar daripada negeri yang mereka daftar. Beliau berkata demikian selepas Majlis Ramah Mesra Madani bersama pengerusi LKIM di Port Dickson. Hampir 700,000 biji telur penyu melibatkan pelbagai spesies berjaya ditetaskan sepanjang tahun lepas. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Datuk Adnan Hussein memaklumkan Terengganu merekodkan angka kutipan telur penyu paling banyak iaitu mencecah 587,000 biji. Manakala 1,500 anak penyu agar telah dilepaskan Negeri Sembilan tahun lepas. Pada tahun lepas juga, Jabatan Perikanan telah melepaskan anak-anak penyu berjumlah 680,000 ekor. 680,000 ekor di seluruh negara. Dan penyu ini kita rekodkan ada di perairan Terengganu, di perairan Pahang, di perairan Melaka, perairan Negeri Sembilan ini dan perairan Pulau Pinang.
dan juga perairan Perak. Ini adalah kawasan-kawasan yang kita rekodkan banyak pendaratan penyu. Kawasan lain tu mungkin ada tetapi tidak sebanyak kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadilah. SWM Environment Sendirian Berhad menjalin kerjasama dengan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan PPANS mewujudkan Pusat Komunikasi, Pendidikan dan Kesedaran Awam Hub SEPA. Kolaboratif itu bagi mempertingkat kesedaran awam mengenai amalan kitar semula. Hub SEPA merupakan platform untuk agensi mempamer maklumat berkaitan pengurusan sisa secara mampat, informasi berkaitan kitar semula dan program Kita Recycle. Menerusi inisiatif itu, Pengurus Besar Korporat Muhammad Nurlisa Muhammad Nordin mengakui pihaknya berjaya mengutip barangan kitar semula sebanyak 1.4 juta tan menerusi Kita Recycle sejak 2018. Kita juga aktif dalam aspek pendidikan masyarakat melalui Plan Indo, inisiatif SEPA, CEPA, Communication, Education dan juga Public Awareness, yang mana di bawah program ataupun di bawah inisiatif SEPA ini, kita telah melaksanakan program Hub Kita Recycle. Jadi yang mana Hub Kita Recycle ini adalah sebahagian daripada inisiatif untuk menggalakkan masyarakat untuk memulakan dan juga meningkatkan amalan pengasingan sisa di punca. SWM Environment turut mengalu-alukan kerjasama antara rakan strategik yang mengamalkan Environment Social Governance ESG bagi meningkatkan kesedaran dalam aspek pelupusan sisa dan kitar semula. Setakat ini saja perkembangan semasa dari Negeri Sembilan. Kembali semula bersama dia untuk laporan lain Berita Wilayah. Terima kasih Azlina langsung dari Negeri Sembilan. Baik saudara, butiran produk tidak sama seperti dinyatakan pada sijil halal yang dikeluarkan. Satu kontena berisi 37 kotak daging kerbau yang dibawa masuk dari India disita. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor merampas kesemua daging seberat 740 kg dianggarkan bernilai RM11,700 di Pelabuhan Pasir Gudang, Johor. Pengarah Makis Johor, Idi Putra Mat Yusof mengesahkan perkara itu. Individu berusia 30-an yang merupakan ejen penghantaran ditahan dan dilepaskan selepas mengambil keterangan. Perbuatan itu menjadi kesalahan kerana memberi perakuan atau dokumen lain yang tidak tepat dan mengelirukan mengikut Seksyen 13 Akta Makis 2011 / Akta 728 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 13 Akta yang sama. Ada 3 aspek yang saya ingin utarakan di sini, iaitu pertama berkaitan dengan perpaduan. Kita semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan ini sebagai satu aset kita, aset negara kita yang utama sekali demi masa hadapan. Yang keduanya ialah kita harus kurangkan perbezaan di antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Kurangkan perbezaan, jurangkan perbezaan di antara setiap kaum dan setiap bangsa dan setiap agama. Dan yang ketiga, seperti pepatah Inggeris, unity begins at home, ataupun perpaduan bermula daripada rumah itu. Menerusi Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak SADC memperuntukkan RM5 juta bagi meneroka sektor agropelancongan. Esko Pembangunan Luar Bandar, Perladangan, Pertanian dan Industri Makanan Perak, Datuk Muhammad Zulkafli Harun memaklumkan pihaknya sedang giat berusaha mempelbagaikan sumber pendapatan negeri. Perak Agro-Tourism Resort, Patro, Taman Herba Masurat Heritage Park, Denai Kabus dan Ulu Piah antara lokasi yang dibangunkan secara proaktif untuk memperluas bidang agropelancongan dan ekopelancongan. Jalan ini sejajar dengan visi Perak SADC
untuk menyediakan agensi penaraju pembangunan pertanian yang unggul dan dihormati selain diperkasakan dengan misi membangunkan sektor pertanian negeri dan menyumbang kepada kesejahteraan rakyat serta negeri Perak. Melalui projek-projek komersial, pertanian, industri asas tani yang bernilai tinggi serta pelbagai program pembangunan sosial berimpak tinggi. Kesemua lokasi berkenaan menyediakan pelbagai aktiviti menarik seperti eksplorasi gua, tapak perkhemahan, aktiviti berbasikal, memancing, lawatan herba dan sebagainya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Perak melupuskan 2,845 unit barangan rampasan kes. Pengarahnya Datuk Kamaluddin Ismail menjelaskan kesemua barangan bernilai RM87,979 telah disita tahun lepas di sebuah pusat membeli belah dekat Ipoh. Pemilik barangan berkenaan telah dikompaun RM30,000 kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Kalau pada Januari hingga hari ini kita telah melibatkan 45 kes 10%, yang ini keseluruhan sebanyak 1.369 juta. Mana Januari sehingga Mei. Dan untuk ni kita bandingkan pada tahun lepas iaitu pada tahun 2022, Januari hingga Disember keseluruhan 79 kes melibatkan nilai perusahaan sebanyak 1.16 juta. Maknanya tahun ni kita bulan Mei kita telah melebihi untuk nilai perusahaan. Ada peningkatan daripada nilai rampasan kita keseluruhan. Dalam perkembangan berasingan, 31 aduan berkaitan gula diterima KPDN Perak hasil 240 pemeriksaan yang dijalankan menerusi Ops Manis bermula Januari sehingga hari ini. Antara aduan yang diterima melibatkan kekurangan bekalan, penyorokan dan aduan berkaitan penjualan bersyarat. Pasukan Universiti Teknologi Malaysia B UTMB sekali lagi mengungguli pertandingan Robokan Malaysia 2023. Kejayaan itu membolehkan pasukan tersebut mewakili negara untuk pertandingan Robokan peringkat antarabangsa yang bakal berlangsung di Kemboja. Pasukan ini juga menyatakan kesediaan untuk memperbaiki kelemahan teknologi robotik mereka pada pertandingan Abu Robocon nanti. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur kerana dua pasukan daripada UTM iaitu UTM A dan UTM B bertemu sama sendiri di peringkat akhir Robocon Malaysia 2023. Jadi segala susah payah pengorbanan semua pelajar-pelajar iaitu yang terdiri daripada 28 orang pelajar daripada 3 fakulti elektrikal, fakulti mekanikal dan fakulti komputeran bergabung untuk menyiapkan robot untuk pertandingan peringkat Malaysia ini. Jadi perasaan sangat gembira kerana mereka berjaya menjadi muncul Johan dan juga naib Johan di pertandingan pada tahun ini. Kita semua sangat gembira kerana kita memang deserve Johan ini. Kita telah menggunakan banyak masa dalam robot development kita dan kita semua teamwork together untuk mendapat Johan together. Itu sangat difficult for me bagi saya lah. Jadi saya hanya akan always pay attention dalam kelas dan after class saya akan do more teknologi dalam lab Robocon. Jadi kita boleh ada masa yang banyak selain dalam kelas lah. Naib Johan disandang Universiti Teknologi Malaysia A UTMA diikuti Universiti Malaysia Perlis UNIMAP A di tempat ketiga dan International Islamic University Malaysia RIUM Roboteam di tempat keempat. Little knowledge is dangerous. Ada juga kecenderungan half truth dan absolute. Betul tak Kedah punya Pulau Pinang? Ya. Bila? Dulu. Ada perubahan? Ya. Siapa tanda tangan ini? Sultan Kedah. Bila? 48. Yang paling akhir 1957. Untuk apa? Untuk menyatakan
setiap negeri termasuk Kedah dan Pulau Pinang dan Kelantan dan lain-lain itu menjadi sebahagian dari Persekutuan Tanah Melayu. Kalau nak jadi pimpinan, lebih-lebih lagi mencabar. Jangan main suara politik picisan. Guna ilmu dan selamatkan rakyat. Bagi memperkasa dan melestarikan sosioekonomi penduduk di Kelantan, khususnya golongan B40, Universiti Malaysia Kelantan UMK melaksanakan projek ternakan ayam kampung kacuk menerusi penerimaan zakat bernilai RM600,000. Ia disumbangkan RHB Islamic Berhad, RHB Islamik dengan kerjasama Permodalan Nasional Berhad PNB. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMK, Profesor Teknologis Dr. Arham Abdullah berkata, program itu bakal disertai 60 individu melibatkan ibu tunggal dan anak yatim yang akan dibangunkan di Bacok. Ia melibatkan pembinaan infrastruktur pemeliharaan, rumah penetasan telur dan sistem pemprosesan makanan ternakan. Projek tersebut mampu mengeluarkan lebih 60,000 ayam untuk dipasarkan dalam tempoh setahun. Salah satu objektifnya adalah untuk memastikan penjanaan pendapatan bagi peserta yang terlibat daripada OKU dan juga pelajar-pelajar kita terlibat sama dalam penternakan ayam kacuk ini merupakan latihan kepada mereka daripada Fakulti Veterina untuk memastikan ayam itu sihat dan sebagainya lah. Dalam masa sama kita melakukan kajian-kajian tertentu untuk memastikan produktiviti meningkat dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian MOU usaha sama strategik antara RHB Islamik dan juga PNB bagi penyerahan zakat projek ternakan ayam kampung kacuk di UMK Kampus Bacok. Sementara itu, pengarah urusan merangkap Ketua Pegawai Eksekutif RHB Islamik, Dato' Adi Sarikin Ali berkata, matlamat jangka panjang adalah untuk meningkatkan taraf hidup peserta dan mengukuhkan keterjaminan makanan dalam negara. Kolaborasi kami adalah terjurus kepada perniagaan, tapi pada hari ini kolaborasi ini dikembangkan di luar ruang lingkup perniagaan di mana kami akan bekerjasama bersama-sama dengan UMK dalam projek. Laporan terkini sukan tanah air dan luar negara di Stadium RTM. Bersiaran pukul 12.30 hari dan 4 petang di saluran sukan RTM. Baik saudara, sedikit perkembangan sukan. Saingan Lumba Basikal Lebuh Raya Asia ACC 2023, pelumba negara P. Kun Pan berjaya merangkul pingat emas secara acara lepas beramai-ramai bawah 23 tahun wanita di kejohanan berkenaan semalam. Perlumbaan yang berlangsung di Rayong, Thailand melibatkan kayuhan sejauh 111 km. Pelumba berusia 20 tahun kelahiran Kedah itu merakam masa 2 jam 51 minit 41 saat dengan purata kelajuan 38.79 km sejam sekaligus menamatkan kemarau kilauan emas negara. P. Kun berjaya mengetepikan cabaran pelumba Uzbekistan Yanina Kuskova dan Dewika Mulyasova dari Indonesia yang meraih perak dan gangsa. Kali terakhir Malaysia raih pingat adalah pada edisi 2012 yang menyaksikan adik Husaini Osman merangkul perak acara lepas beramai-ramai lelaki. Kejayaan dilakukan Kumpulan membuktikan skuad lebuh raya wanita kini berada di landasan betul untuk menyelah pada Sukan SEA 2025 di Thailand dan ACC 2024. Pemain bola sepak wanita negara Intan Sira Anissa Zulgafli bakal beraksi di Amerika Syarikat. Berita gembira itu dikongsi di Facebook dan dia akan beraksi bersama New York Dutch Lions FC dalam saingan Liga Premier Bola Sepak Wanita WPSL. Pemain skuad Malayan Tigers itu mengharapkan penyokong bola sepak negara sentiasa mendoakan kejayaannya berkelana di negara terbabit. Hantaran di Facebook New York Dutch Lions FC turut memaklumkan Intan Sira akan
pasukan bersama kelab berkenaan dan berdepan sedikit kelewatan akibat visa. Namun, ia telah pun berjaya diselesaikan dengan pihak kedutaan. Intan Sera akan menyertai pasukan utama New York Dutch Lions selama 2 bulan untuk tempoh percubaan sebelum ditawar kontrak profesional. Dia yang sebelum ini pernah beraksi dalam skuad futsal negara, muncul pemain wanita ketiga melebarkan sayap di luar negara. Sebelum ini, penjaga gol wanita negara iaitu Nurul Azurin Mazlan bermain di Liga India bersama Misaka United FC dan Celine Chuang yang menyertai kelab gergasi Jerman Bayern Munich pada 2021. Perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 menentang Kepulauan Solomon esok memberi cabaran berbeza dan pengalaman baru buat Harimau Malaya yang berhasrat mengekalkan momentum kemenangan yang telah dibina. Pertembungan dijadual berlangsung di Gelanggang Keramat Terengganu FC. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin itu merupakan pertemuan pertama kedua-dua pasukan. Tumpuan ketika ini terarah kepada pengendali Kim Panggon dan pendekatan taktikal bakal digunakan dalam usaha mencatat kemenangan. Berdasarkan ranking dunia, Kepulauan Solomon kendalian jurulatih dari Sepanyol Philip Vega Rongo berada di tangga ke-134, manakala pasukan negara di posisi ke-138 selepas meraih 2 kemenangan pada jendela perlawanan antarabangsa FIFA di Johor Mac lepas. Bagi siri aksi persahabatan kali ini, Vega Rongo membawa 23 pemain terdiri daripada gabungan bakat tempatan dan pemain beraksi di luar negara. Secara keseluruhan, kedua-dua pasukan berada dalam prestasi baik, tetapi di atas kertas, Malaysia dilihat mempunyai kelebihan. Mahu jadikan aktiviti kecergasan sebagai budaya dan gaya hidup komuniti bandar. Ini antara matlamat penubuhan kelab olahraga Bagiran yang sinonim dengan aktiviti larian dan latihan kecergasan pada waktu malam sekitar Bandar Raya Ipoh. Wartawan Saiful Airi Sabiron ada laporannya. Ditubuhkan pada 2021 hasil inspirasi komuniti larian di luar negara, komuniti Bagiran komited untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya mengamalkan gaya hidup sihat menerusi 2 jam latihan. Menurut pengurusinya, Khairul Abnan Osman, peserta yang hadir akan didedahkan dengan larian santai dan latihan kecergasan bagi memperbaiki bentuk larian serta stamina. Kita mula dengan ragangan ringan. Lepas tu kita akan lari dengan jarak 1 kilo. Tadi kita lari jarak 1 kilo. Lepas lari jarak kilo, kita berkumpul balik. Kita akan buat running drills lah. Running drills macam yang semua boleh tengok. Macam kita buat kat belakang ni lah. So running drills ni penting untuk kita cantikkan larian kita. So ini salah satu latihan lah yang kita kena buat. Peserta yang hadir terdiri daripada pelbagai latar belakang yang mahu merehatkan minda setelah seharian sibuk dengan tugas masing-masing. Aktiviti Bagiran buat ni untuk kita punya kesihatan yang pertama lah. Kedua, kita punya komuniti, kita dapat networking untuk bersama kawan-kawan luangkan masa. Yang kedua, untuk dari segi kesihatan dia yang tadi saya cakap tu, sebab saya sendiri ada pengalaman operate kaki AFTL. So di mana dekat situ dia dapat untuk balancekan kita punya kaki semualah. Dia bukan dari segi kaki tapi keseluruhan badan kita. Kita start Bagiran start dengan kumpulan yang sangat kecil. So bila lama-lama kita develop, kita dapat kumpul dengan lebih ramai orang lah. So bila ramai lagi, so kita dapat kumpul belia, remaja, even ada yang warga emas pun dah start join. So kita dapat eratkan silaturahim lah. Bagi Abnan, aktiviti seumpama ini dapat diperluas ke bandar lain di Perak. Bukan sahaja menggalakkan budaya sihat, malah dapat membantu usaha melahirkan atlet negara. Laporan Saiful Airi Sabiron, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.